Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia muka surat ni, dan ada pun hakikat fakir sekatu dah. Dan ada pun hakikat fakir, maka iaitu apa maksud fakir? Soalan yang ditanya oleh siapa dia ni? Tanya siapa dia dah tanya, tak ingat dah. Sayyidina Ja'far As-Sadiq ni. Sayyidina Ja'far As-Sadiq bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab mengenai masalah fakir itu gapo. Adapun hakikat fakir, maka iaitu bahawa tiada engkau memiliki akan sesuatu dan tiada memilih akan dikau oleh sesuatu. Kamu tidak memiliki satu apa pun, dan suatu apa pun tidak dapat menguasai kamu, tidak dapat memiliki diri kamu. Itu maksud fakir. Fakir ni maknanya kita tidak memiliki apa-apa dan semua benda tidak menguasai kita. Kita tak memiliki apa-apa, sama ada harta ke, benda ke, amalan ke, itu bukan milik kita. Begitu juga diri kita bukan milik kita juga. Dan tiada benda dapat memiliki diri kita, tak ada benda boleh menguasai diri kita. Tak ada benda boleh menguasai diri kita. Kita tidak memiliki dan kita tidak dimiliki. Dan ridha engkau akan kedua hal itu, yakni kamu tidak memiliki sesuatu dan sesuatu tidak dapat menguasai kamu. Hak tu sebenarnya fakir. Maka kalau kita panggil kita ni tok pakir, saya ni tok pakir. Kalulah tok pakir dengan makna ini sangat berat.
Tapi maksud tok pakai ni biasa orang mengaji pondok orang dipanggil tok pakai. Dan erti tiada engkau memiliki akan sesuatu itu, gapo dia? Tiada engkau pandai akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau. Jangan kita rasa apa yang ada pada kita, sama ada amalan kita, kepandaian kita, kelebihan kita, semua itu bukan milik kita tapi milik Allah. Kita tak ada apa-apa. Sekalipun kita jadi orang hebat, sekalipun kita ada harta, sekalipun kita gini, maka jangan merasai itu adalah milik kita. Hanya engkau pandai pertaruhan Allah Ta'ala jua. Semua kelebihan yang ada pada diri kamu, sama ada kecantikan kamu, kepintaran kamu itu adalah pinjaman daripada Allah. Tuhan letak beri amanah kepada diri kamu supaya kamu jaga. Jangan kamu jadi sombong dengan pemberian aku ini. Harus baginya bagi Allah mengambil pada waktu yang dikehendakinya. Maka Tuhan beri kita tubuh comel, rupa yang comel. Dalam sekelip mata Tuhan boleh tarik muka kita, aksiden pecah muka boleh. Kita gagah dalam masa 1 minit Tuhan boleh buat kita lupuh. Maka jangan rasa Tuhan tidak berhak ambil. Kerana dia berhak beri, dia nak beri pun boleh, maka dia nak tarik kembali pun boleh. Jangan rasa sedap dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan diri kita. Hendaklah merasai sentiasa benda itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kata kita tidak memiliki sesuatu. Maka apabila kita melihat semua benda itu adalah satu amanah daripada Allah. Tubuh kita sendiri, ruh kita sendiri pun amanah daripada Allah Ta'ala. Dan makna tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu. Sesuatu tak boleh memiliki, menguasai diri kamu itu. Tiada cenderung hati engkau kepada sesuatu. Jangan kamu hati kamu cenderung kepada sesuatu, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ataupun di akhirat. Jangan hati kamu tertarik dengan dunia ataupun akhirat. Hanya iftikar engkau semata-mata kepada Allah jua. Yakni kita merasai berhajat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak perlu kepada syurga, tidak perlu kepada neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, saya sangat berhajat kepada kamu. Saya boleh hidup, saya boleh mati, saya boleh menapah, saya boleh menyawa, saya boleh selawat, saya boleh berzikir. Semata-mata aku berhajat kepadamu, ya Allah. Tu tujuan aku, nak berhajat kepada kamu, tidak berhajat kepada benda lain. Hatta aku masuk syurga pun aku berhajat lagi kepadamu, ya Allah. Perasaan berharap kepada Allah, berhajat kepada Allah tidak akan putus selama-lamanya, sehingga kita duduk dalam syurga pun merasai setiap detik nafas yang kita duduk dalam syurga itu merupakan anugerah daripada Allah. Sentiasa berhajat. Bukan kata bila masuk syurga segala lepas, segala lega, tak. Perasaan iftikar itu berhajat kepada Allah mesti sentiasa ada kepada kita. Maka inilah hakikat seorang yang mengaku diri dia itu fakir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berkata Al-Barawi, tiada haruh kita periksa akan dari tiada haruh kita periksa ke daripada zat Allah Ta'ala, dan tiada haruh daripada sifatnya, kerana bahawasanya meninggal ke idrak itu idrak. Katanya ulama bernama Al-Barawi, katanya dia ada haruh, ada ulama kata haram kita kaji mengenai zat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana tidak ada tuntutan daripada syarak untuk mengenali zat Tuhan. Allah Ta'ala pun tidak suruh kenal zat dia. Bahkan bukan kata suruh dok pun, larang dah pula
daripada nak kenal zat Tuhan. Nah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Jangan kamu berfikirlah kamu mengenai kejadian makhluk. Jangan kamu berfikir mengenai Tuhan kerana kamu akan binasa. Jadi dalam bab pengajian ilmu tauhid haram mengkaji mengenai zat Allah Taala. Nah, zat tak wajib tahu. Pas kita dok ngaji, kita mengaji sifat dia, ciri-ciri yang ada pada Allah. Contohnya ciri-ciri yang ada kepada polis, apa dia? Dia pakai baju biru, dia ada pistol, dia gini. Kita bukan pergi kaji tubuh polis tu, pergi pegang tangan dia, dah. Kita belajar mengenai sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada kepada Tuhan yang sebenar. Zat tak boleh dikaji. Kenapa tak boleh dikaji? Kerana tak mampu dikaji, tak boleh dikaji. Sebab apa? Sebab zat Tuhan tidak dapat dikuasai oleh akal. Panca indera 5 sangat lemah nak menguasai mengenai zat Tuhan. Zat Tuhan boleh tengok, tak boleh, sudah. Kajian melalui mata tak boleh buat dah. Zat Tuhan jenis bunyi dengar ke tak dengar, maka telinga dah lemah dah nak mengkaji mengenai zat Tuhan. Rasa tak boleh, panca indera hak 5 tidak dapat menguasai dah Tuhan. Patut ke apa? Kita tinggal lagi akal. Akal boleh menguasai Tuhan juga? Tak boleh juga mengenai zat Tuhan. Nah, ada benda kita tak boleh sentuh, tak boleh gapo, tetapi kita boleh gambarkan dengan fikiran. Nah, contohnya mah 14 kilo. Biasa jamuh, tak usah jamuh. Biasa tengok, tak biasa tengok. Boleh gambar ke? Ya, boleh gambar. Berarti mah 14 kilo masih boleh dikuasai oleh akal manusia. Tetapi zat Tuhan tak boleh tak tengok lagi. Nah, tak tengok lagi lah. Sebab akhirat kita boleh tengok. Tak dengar lagi, tak apa dia? Ngakal boleh tak? Tak boleh. Hatta ngakal sendiri pun tak boleh dikuasai. Bila? Sampai bila-bila. Dalam syurga pun, ya. Lepas tu, melihat itu sabit tetapi menguasai itu tidak sabit. Berarti kita hanya melihat zat Tuhan tetapi memahami itu tidak boleh. Nah, tengok semata-mata itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabit dengan ayat Al-Quran menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, wujuhum yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Muka orang dalam syurga pada ketika melihat Allah Ta'ala cerah cemerlang, bersinar muka dia kerana terlalu gembira dengan pemandangan itu. Maka katanya ulama tidak harus ini haram. Haram kita kaji mengenai zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana keedah dia meninggal ke idrak itu idrak. Al-ajzu anil idraki idrakum. Nah, lemah kita daripada nak memahami hakikat Tuhan itu sebenarnya kita faham mengenai Tuhan. Orang yang merasai Tuhan itu benda yang boleh difahami, orang itu masih belum faham hakikat ketuhanan. Kalau orang faham betul-betul, dia akan meninggalkan daripada nak mengkaji, nak memahami zat Tuhan. Siapa dia yang rasa dia menguasai dengan akal dia mengenai Tuhan, dia tak kenal Tuhan lagi. Aku tu. Dan periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak. Boleh membawa kepada syirik. Mana boleh bawa kepada syirik? Kita buat kajian mengenai zat Tuhan boleh membawa kepada syirik. Kerana akal kita untuk menguasai satu benda, kita mesti menggambarkan satu benda. Kita menguasai sifat-sifat makhluk. Contohnya, kenapa handset ni ana boleh faham? Kerana dia ada bentuk, dia ada rupa, dia ada gapo, maka akal ana boleh faham. Tetapi benda yang tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berhak, tidak berkawasan, tidak atas, tidak bawah, lagu mana akal nak buat?
Maka kalau kita cuba juga faham Tuhan, maka timbul istilah syirik. Apa maksud syirik? Mesti kita akan letak sifat makhluk supaya baru boleh tergambar di otak kita. Paling kurang di atas contohnya. Oh, nampak dah Tuhan di atas arah misalnya. Syirik takut tu. Kerana apa? Kerana meletakkan sifat makhluk pada Tuhan supaya akal dapat menggambarkan Tuhan. Maka jadi syirik. Syirik. Apa? Kerana Tuhan yang sebenar tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berjasad, tidak berjiring, tidak berjising. Tiba-tiba kita gambarkan di akal kita benda yang ada rupa, ada bentuk, ada jiring, ada jising. Tidakkah menjadi kedua Tuhan? Tuhan yang sebenarnya Tuhan khayalan kita. Maka periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak, boleh membawa kepada syirik. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati engkau daripada segala sifat baharu. Kerana akal ni nak memahami satu benda, mesti dia kena letak sifat makhluk, barulah akal boleh tergambar. Kalau benda tu tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada bentuk, tak ada rupa, tak ada belakang, nak faham lagu mana akal? Maka akal kalau nak faham sesuatu, mesti dia kena ambil sifat makhluk, baru dia boleh faham akal. Maka Allah Ta'ala bersalah dengan demikian itu. Maka Allah Ta'ala bersalah dengan demikian itu. Allah Ta'ala berlainan dengan makhluk. Allah Ta'ala berlainan dengan makhluk. Kalulah kita buat sifat makhluk letak di Tuhan supaya kita tergambar, sedangkan Tuhan berlainan dengan makhluk. Faidatung, barang siapa meninggal akan 4 kalimah ini, nescaya sempurna imannya. Barang siapa meninggal akan 4 kalimah ini, nescaya sempurna imannya. Iaitu aina, artinya di mana? Wallahu a'lam. Mana bunyi gek-gek ni? Wahabi ke? Ustaz mengenai hadis tanda kelahiran Imam Mahdi adalah apabila berlaku 2 kali gerhana bulan puasa. Adakah hadis ni sahih? Hamba tak tahu, wallahu a'lam. Duit yang kita simpan kena keluar zakat ke? Jika kena, berapa nisab dia? Duit yang kita simpan kalau cukup setahun, maka kena keluar zakat. Kena keluar zakat. Maka nisab dia tengoklah majlis agama akan keluar ke. Sama ada 15,000 ke, bergantung kepada tempat lah. Lagu tu. Wajib ke bagi lelaki? Wajib ke bagi lelaki menutup muka jika mukanya sangat handsome seperti wanita tidak seperti wanita tidak tergoda? Lagu mana tu? Sehingga ke wanita pun tergoda juga. Lelaki pun kena tutup muka dia kalau terlalu comel juga. Ada riwayat kata lagu tu, hak lelaki hak comel-comel kena tutup muka dia pakai pudar. Pakai pudar pula waktu bik mata seputih saja, mata sebelah kiri. Berat pada retina lagi. Kalau retina boleh buka 2 putih, jantan buka seputih saja. Dalam kitab Fathul Mu'in kata, orang yang muka comel ni kena tutup juga muka dia. Kerana ada orang lebih tergoda dengan lelaki berbanding dengan perempuan. Tetapi pendapat muktamad, lelaki comel tak payah tutup muka. Kerana apa beza lelaki perempuan comel kena tutup muka? Kerana kalau perempuan comel, orang buat khianat ke dia. Orang igat dia, orang colek dia. Tetapi lelaki comel, orang nak igat dia, dia sepak pas Mekah kawan tu pergi. Jadi lelaki ni ada kekuatan nak mempertahankan diri.
Sebab itulah kalau muka dia comel pun dia boleh lawan. Lainlah kalau lelaki aw sedok kira tu dah. Memang paksa rela lah. Tetapi tabiat lelaki sebenar, tabiat dia melawan. Manakala perempuan apabila comel, haram bagi dia tutup. Wajib kena tutup muka kerana bawa fitnah, kerana tabiat perempuan tidak melawan. Sekalipun dia tolak tapi seperti nak tarik, tolak seperti nak tarik. Jadi masalah juga perempuan ni nah. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang ahli tariqah yang meninggalkan amalannya? Adakah berdosa kerana dia pernah berbai'ah dengan guru dia? Meninggalkan amalan bagi ahli tariqah ini tidak berdosa kerana amalannya hanyalah sunat, kecualilah ia bernazar amalan itu barulah jadi wajib. Manakala berdosa tidak, cuma semakin kuat amalan itu, semakin kuat hubungan dia dengan guru dia. Kalau semakin kuranglah amalan itu, maka semakin kurang hubungan dia dengan guru dia. Itu sahaja. Berdosa pun tidak ada istilah berdosa kecuali dia menazar. Ustaz, boleh kodok kita mencaruk maki kepada orang hina agama Islam? Tak boleh, hukum dia mencaruk memaki, hukum dia haram juga, berdosa juga, bukan sunnah Nabi. Jadi orang jahat kita pun nak lawan dengan kejahatan. Orang menghina kita lawan dengan hina. Nabi Muhammad kata, aku dibangkitkan bukan kerjaan aku nak hina orang. Kerjaan aku nak ajak orang jadi baik, ajak jadi mulut, jadi molek. Ajar jadi penyabar, ajar jadi penyayang. Bukan nak suruh sopoh kat orang. Bukan kerjaan hamba nak mencaruk kepada orang. Orang tu ikut dia lah, berdosa dia ya. Adakah kejahatan dibalas dengan kejahatan? Tak, Islam ajar lagu tu Dulu hamba pernah lekat tulai ikan. Maka hamba kata tak boleh makan dah ikan. Lama-lama makan juga ikan. Kira langgar supoh kau macam mana? Tidak langgar supoh. Waktu dia panggil, tak tahu nak isih sebentar. Tak boleh makan ikan. Lepas tu nak makan ikan pula, tak ada istilah sumpah. Lainlah kita kata, wallahi, demi Allah. Sungguh ni, demi Allah, hamba tak boleh makan dah ikan. Bahasa ikan kakah ni tak boleh makan dah. Maka kalau dia makan pula ikan tu, lepas pada dia sumpah dengan nama Allah, wajib dia kena bayar kifarat sumpah dipanggil. Biasanya orang bayar 10 pakaian kepada orang miskin. Kuilah. Biasa piyuh kau 10 lah. Ataupun sapu tangan kau beli 10 lah. Kalau kita langgar sumpah kita. Tetapi semata-mata kata tak boleh makan kakak ni. Bahaya. Malah makan dah. Tapi kalau guna nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, maka kalau dia langgar juga kerana kebesaran nama Tuhan tu, dia buat main-main, maka dia kena bayar kifarat sumpah. Betul kok? Ustaz, betulkah masa wuduk dikira satu basuhan pada tangan siku adalah dengan basuh bermula dari gelar tangan hingga siku, balik semula dari siku ke gelar tangan? Macam mana dikira satu basuhan pada kaki pula? Gini, satu basuhan ni satu basuhan yang lengkap, yang sempurna, rata seluruh anggota. Tu baru satu. Kalau kita basuh sini, so ambil pula. Sini pula. Pas sini pula. Pas sini pula. 4 minggu. Duduk sini pula. Sini pula. Sini pula. Baru sudah sini. Baru satu basuhan. Bukan kata lipat kau ni so basuhan, lipat kau ni puasa tu basuhan. Itu silap puluk dipanggil. Betul duk main kau ni, betul duk main kau ni, tu silap puluk dipanggil. Lepas tu basuhan kaki ke mana? Lipat kau tu, lipat kau ni. Dok, sekali kata tu dipanggil satu basuhan. Apa kau cakap tu anak cucu tu lalu masa nak masuk hotel ikut demo lah nak kecek lagu tu pun. Masuk dalam hotel. Oyak kata, tu anak cucu tu lalu. Tuk demo kali duduk atas pohonnya tu kali, tanah atas pohonnya nak kata lagu mana? Jadi tak boleh nak halal perkataan orang. Tapi kalau bukan tuk kita, nak sebut tuk siapa dia? Kau kita ada bakar tu raya. Jadi tak ada pedo sebut tuk gapo dia nya.
benda tak jadi syirik. Tetapi kita nak ayat perbahasan perkataan lagu ni sio-sio kodok. Nah, tu siapa dia? Kau demo bako atu raya ko, batu ku plesik ko, batu kemunyik ko. Bunyi ko. Nah, jadi tak payah panggil tu lah. Ya ada kita nak masuk dalam tempat-tempat apa dia wisalah. Takut-takut ada jin ko gitu, ada jin Islam ko apa dia. Bukan witu. Siapa dia tu? Nikah dengan nenek kita. Ndak pun. Nah, supaya orang pergi bertinya sekat boleh. Cik, bila masuk nikah dengan mak kita, dia panggil cik dia. Nampak? Dia kata cik mu. Nampak? Bukan nikah bila masuk nikah dengan mak kita, dia panggil cik. Nampak? Ni jadi masuk dia orang lain. Orang dulu panggil tuk, mungkin dia tak tahu bahasa. Maka kita lah ni assalamualaikum gitu pak orang. Nah, ataupun assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lagu tu cara bahasa dia nak masuk hotel. Tetapi kata-kata lagu ni cucu nak masuk hotel tak ada masalah gapo dia lah. Tidak kau jadi kau syirik gapo-gapo dia. Nah, orang dulu cara dia. Lagu mana kalau ada najis hok kering di atas latar seperti tai cicuk ke, tai tikus ke hok kering dah. Kena basuh dengan air juga ke dak atau memadai dengan sapu saja. Tengok. Kalau benda tu kering tidak lekat di kapek, lekat di gapo okey sapu, tak ada masalah gapo dia. Tapi kalau ada lekat kesel dia, wajib kena hilangkan dia. Wajib kena hilangkan kesel tu. Misalnya baung tikus, baung tai tikus misalnya, okey wajib kena basuh. Tak usah kata amo sapu belaka dah bersih dengan vacuum apa dia, tak boleh. Wajib kena basuh. Dalam mazhab kita cara nak menghilangkan najis satu cara saja, dengan cara basuh ataupun cara samuk. Dua cara dah. Dengan cara samuk. Maka kalau dalam mazhab lain boleh kita jemur tengah panas, boleh jadi kering. Misalnya kita jemur tengah panas, benda tu hilang. Okey kering menurut mazhab Hanafi tak silap ambo. Ada lagi jenis tahu kesak di benda. Kita kena tai cicuk, kena tai gapo dia ikut tai air ke gapo dia di selipar kita pergi di lupuk, kita gahar-gahar gini ni. Hilang bersih menurut mazhab lain. Ada guna garam, ada guna gapo, mazhab lain macam-macam cara nak membasuh najis. Mazhab kita dengan cara samuk, dengan cara lagi basuh sahaja. Orang lain tak boleh terima. Saya mohon ijazah baca Syed Muhammad Alawi selepas solat. Gapo dia tahu amalan dia, kita pun tak tahu. Orang kuat beramal ni, dia ada satu kitab nama Hizib. Hizib dia tebal-tebal, amalan dia tebal. Tak tahu, kita tak tahu dia baca gapo dia. Syed Muhammad Alawi Al-Maliki baca lepas pada semaya, tak tahu gapo dia tu. Apa hukum tolak pinangan beberapa orang disebabkan menunggu seseorang? Harus hukum dia. Harus hukum dia. Tetapi kalau hok mari tu orang pondok, orang ngaji agama lah, bukan nak naik orang pondok. Saya lah rugilah tu ambil orang pondok. Nampak ya sesok lagu ni. Memang sesok sungguh. Nampak? Jadi Nabi kata, Nabi tak larang. Tetapi Nabi beri satu suruh kita mikir sikit. Nabi kata, apabila orang ada agama, mari minta anak kita dan kita tolak pinangan dia, minta tolak pinangan dia, maka Nabi tak larang, tapi Nabi kata tunggulah masa. Nabi suruh mikir sikit. Kita tolak orang agama ni, Nabi kata mu tunggulah masamu. Lagu tu. Nak kata saya kena ikut kawan tu tak apa, harus. Kita tolak pinangan, tolak, tak ada masalah apa, harus sebab benda ni perasaan kita ni. Tak wajib terima pinangan orang. Maka hukum dia harus, tetapi kalau orang agama pinangan dia ditolak, maka Nabi suruh mikir sikit. Tunggulah saatnya, saat kehancuran, saat gapo dia ko Nabi sebut tunggulah masanya. Gitu saja. Nabi tak sebut. Ustaz, kenapa Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi? Weh lu. Ikut dia lah. Nama tak wajib kita tahu berapa Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada Nabi. Tetapi Tuhan nak zahirkan kehebatan kemuliaan Nabi, maka amalan lain Nabi Allah Ta'ala tak buat, amalan selawat aku sendiri. Dan malaikat berselawat kepada Nabi nak menzahirkan kemuliaan Nabi kita. Jadi orang malas selawat, orang bukan tentera Allah, bukan tentera malaikat, bukan tentera orang mukmin.
Ingat, orang yang berselawat ni orang ikut Allah, ikut malaikat, ikut orang mukmin. Kerana Allah, malaikat dan orang mukmin berselawat kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang malas selawat lah ni, majlis selawat pun tak saya buat, maka orang ni bukan tentera Allah. Tentera apa dia? Tentera iblis. Kerana iblis paling tak suka sekali selawat, tak paling suka kelahiran Nabi. Maka lama ni boleh makhluk ni kepanasan lah orang. Petua hilangkan sakit perut. Sakit perut ni banyak jenis. Berpunca daripada gapo? Sakit goni, sakit gapo, jadi hangpa tak boleh jawab sakit perut saja. Kalau sakit perut berona ko, cerik-berik ko, gastrik ko, semelik ko, sakit gapo dia? Sakit perut belaka tu. Jari sakit apa demo pergi kepala, semelik. Oh, semelik di kepala, jari awak kerja lagu tu. Maka penyakit di perut ni terlalu banyak, jadi tak boleh nak jawab secara tepat tu tak boleh. Biasanya minum airnya lah, minum airnya bubur garam sikit insya-Allah. Kalau kita ada keracunan makanan kau apa dia, ada masalah kau makan garam. Ada perut kita tak boleh. Kadang-kadang ada orang makan, dia tak, perut dia tak boleh mesing. Ada benda tu dia lemah, perut dia lemah untuk hancurkan makanan tu, maka bantukan dengan garam. Ambil garam tuak. Sebab tu Nabi suruh makan garam dulu. Apa hukum pakaian terkena wudu dan cencaluk? Bolehkah pakaian tersebut dipakai untuk solat? Khilaf ulama. Afdalnya basuh. Ada pendapat kata wajib basuh kerana wudu dengan cencaluk ini wudu. Cencaluk ni tak. Ya beza wudu dengan cencaluk lain. Wudu ni buat daripada ikan. Maka ikan dia ada darah, maka darah tu najis. Maka ada ulama kata wudu tu kalau kena baju kena basuh. Tetapi Ibnu Hajar sebut kata tidak wajib basuh. Ibnu Hajar di dalam Tuhfah kata tidak wajib basuh. Khilaf ulama. Jadi moleknya kalau ada air basuh, kalau tak ada air pakai sembahyang dengan budu-budu lagu tulah. Adakah tak sah solat kuah gula terkena kain walaupun dah cuci kawasan terkena kuah gula tu? Mohon penjelasan. Sembahyang sah hukum dia, dah kita basuh dah gula, tupuh atas kain kita bau gula kain kita. Gi mana-mana orang duk kata bau gula kawahnya lah. Apa kain kita? Berapa seminggu dah tak basuh. Memang bau gula kawah sungguhlah. Jadi apabila kena gula kawah lagu tu wajib basuh, kita basuh bau lagi gula kawah tu. Maka sah kodok buat sembahyang sah hukum dia kita basuh dah ke. Saya sekarang praktikal menjadi guru sekolah. Mohon kongsi tip atau ijazah amalan ustaz untuk mengajar bagi mendapat keberkatan, mudah faham apa yang kita ajar kepada pelajar. Bacalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca hak tu banyak-banyak. Baca Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Karim, ya Allah mudah jangan payah ya Allah. Sebut lagu tu. Ustaz, kalau kita sengaja terlanggar kucing hingga mati, adakah kena kifarat juga? Terima kasih. Kifarat apa dia? Kalau kifarat untuk bunuh manusia, puasa 2 bulan tu tak ada kaitan kucing mungkin masuk dalam kategori manusia. Tak ada kita tengok kucing jadi tok imam, jadi tok bela, tok siok gapo buka kedai makan, jarang kucing buat kerja lagu tu, maka dia bukan masuk kategori manusia, tak pernah pakai seluar, tak pernah pakai baju. Maka tak ada istilah kifarat. Kerana manusia ini benda mulia, maka kalau membunuh manusia maka kena kifarat. Mohon penjelasan bila waktu terbaik untuk khitan anak lelaki, sama ada lahir boleh terus sunat atau tunggu dia dah besar. Molek sunat ketika kecil lah, umur 8 hari. Bermula umur 8 hari. Sebelum 8 hari jangan sunat, terlalu kecil. Bermula 8 hari ke atas. 8 hari dah. Kalau tahnik 7 hari. Belah mulut winamo gapo tahnik hari pertama, belah mulut winamo ngekoh hari ke-7, hari ke-8 sunat selalu. Tu afdalnya hari ke-8. Sebab apa? Sebab budak kalau jauhi mudah dalam bab najis. Jadi kalau kita basuh, kemaluan dia betul-betul bersih. Kalau budak tak jauhi payah sikit. Maka kalau dia pakai pampers, kita cek dia tak kecil, okey bersih, kita boleh pegang dia, kita boleh pekor dia. Tapi tempat kita besar dah.
Umur 15 baru jawi. Kenaling doktor. Nah, doktor kenaling nama hok Messi lah sedok kira. Messi nama jeng gitu. Ni jadi bergantung kepada tempat masing-masing setengah tu dah. Tempat sejuk lagu lain, tempat panas lagu lain, suasana Arab lain, manusia orang Asia kita lagu lain. Nah. Berkenaan amalan mencukur rambut bayi, lelaki 40 kali setiap Rabu menjadi ahli fikih. Adakah amalan ini dianjurkan dalam Islam atau sekadar ada orang dulu? Benda ini disebut di dalam kitab-kitab ulama orang alim. Bukan disebut di dalam majalah URTV ataupun majalah Buletin Utama ke apa dia ikutlah. Dak, amalan 40 kali ini disebut dalam kitab-kitab fiqh. Berarti bukan adat dah. Benda ini adalah ijtihad ataupun cubaan dah, tajribah dia panggil. Benda yang sudah diuji oleh ulama, katanya dia sekalipun tidak ada nas tetapi mujarrab untuk orang tu jadi aling. Tu. Anak hamba tak ikat cukup kepala jadi bodoh, tak tahu dia mau makan lepah kau dia tu suku pasar pula. Tetapi ulama sebut lagu tu. Maka kita dianjurkan mengikut ulama. Adalah nah kau dia kau gapo dia ataupun kajian dia kau gapo. Kita tak boleh ikut kajian. Imam Syafi'i dalam bab istiqra' ni istiqra'. Imam Syafi'i menetapkan hik 15 hari 15 malam. Paling dekat hik nak mari 15 hari 15 malam, senggal di antara dua hik 15 hari 15 malam. Ada nas? Tak ada nas, pasti guna apa? Istiqra'. Uji kaji dia. Biasa hik standard lagu tu. Nah, tak ada nah. Maka ada benda kita boleh guna istiqra' ataupun uji kaji daripada ulama. Boleh pegang, boleh pegang. Bahkan dalam Imam Syafi'i, dalam nak menentukan hak orang mengandung, paling awal 6 bulan, paling lewat 4 tahun. Lebih daripada 4 tahun berarti perempuan ni zina. Bukan anak daripada hasil 4 tahun. Mai mana 4 tahun ni? Ijtihad Imam Syafi'i lah, istiqra' dia. Dengan istiqra' ni lah jatuh hukum zina, tak zina, cerah, tak cerah. Atas kaedah nah ni kau, bukan guna nah. Guna istiqra', guna apa dia. Tu. Banyak ulama buat kajian lagu tu. Maka tidak salah lah. Bukan ada orang dulu-dulu. Bukan ada orang dulu-dulu. Ustaz saya ada masalah orang dulu buat. Orang dulu ikut ulama, kita lah ni ikut agama, pakai agama kita ya deh. Tengok YouTube, cahaya orang kafir lebih daripada ulama. Saya ada terjumpa satu posting lah dalam sosial media sosial yang bertulis saya tidak minta untuk diciptakan. Kemudian disuruh untuk beribadat. Kalau tak beribadat dimasuk dalam neraka. Di manakah sifat adilnya? Tu yang mu tanya. Mu buat siap, mu duk bergalak atas muka dunia mu tak tanya. Mu boleh makan aiskrim mu tak tanya Tuhan. Apa tanya benda-benda lagu ni? Nikmat hok kita duk kecak, duduk galak, duduk disco, duduk gapo kita tak rayak. Oh sedaknya buat maksiat. Kita tak tanya Tuhan. Oh apa tanya benda-benda lagu ni dengan Tuhan? Berarti nafsu semata-mata. Nafsu semata-mata soalan lagu ni. Dah kita hidup dah. Kita boleh makan, boleh minum, boleh gapo. Nikmat macam-macam kita kecak. Tuhan minta sikit saja daripada tu. Ibadat gapo dia nyo. Semaya sikit tu ya. Kau suruh ngatik 24 jam. Dok. Berbanding dengan nikmat yang kita kecak atas muka dunia. Berbanding dengan ibadat yang Tuhan minta terlalu sedikit. Lepas Tuhan nak pergi syurga pula kita pada hari akhirat. Pelik sungguh. Hidup dengan awak maksiat ya. Lepas tu tak siwi masuk dalam neraka baru ada. Kok tolong mana awak kerja lagu ni. Kita misalnya demo lah deh. Ambo tapa demo. Ping ping. Jangan marah. Ping ping. Demo kena repeat kat ambo. Ping ping. Demo wajah hak ambo, tiba-tiba nak suruh ambo bala baik. Demo wajah hak Tuhan, nak suruh Tuhan bala baik. Pelik sungguh demo. Kalau lagu tu susah cerita ambo, dah Allah Taala nak cerita kita. Ada hikmah. Ingat kejadian alam ini bukan mengikut kita tetapi mengikut Tuhan. Tuhan ke pencipta segala-galanya.
Banyak dah nikmat kita rasa. Nah. Ustaz nak tanya mengenai rijalul ghaib. Wallahu a'lam. Nah. Al-Fatihah.